Mukhtasar Syu'abil Iman lil Baihaqi ataupun 77 cabang iman menurut Al-Quran dan Hadis yang dikarang oleh Imam Al-Qazwini Asy-Syafi'i rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita muka surat 40 cabang iman yang ke-22. Betul tak, ada tanda tak? Betul dah Betul dah. Cabang iman yang ke-22 adalah zakat. Jadi kitab Mukhtasar Syu'abil Iman lil Baihaqi yang dikarang oleh Imam Al-Qazwini Asy-Syafi'i, kita pernah beberapa kali dah cerita sebelum daripada ni. Tak apalah kita cerita balik. Bahasa dia dah lama sebulan sekali kan. Hak lepas-lepas dah ingat. Soh kata hak yang bulan lepas. Hak malam bareng pun tak apa nak ingat mana. Jadi cerita dia lagu mana? Cerita dia di sana ada hadis yang diriwayat daripada Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Daud dan beberapa orang ulama hadis yang lain, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sittuna aw qal bid'un wa sab'una syu'bah. Maksudnya iman ni adalah 60 ataupun 70 lebih cabang dia. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Hak yang paling afdal sekali iman adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Hak yang paling rendah sekali iman adalah menghilangkan perkara yang mengganggu daripada tengah jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Malu itu adalah satu cabang daripada iman. Jadi dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut iman 60 lebih cabang dia, riwayat yang kedua 70 lebih cabang dia. Baik. Jadi iman ni ada 70 lebih cabang. Tapi dalam hadis Rasul kata 3 je. Yang pertama ucapan la ilaha illallah, yang keduanya menghilang perkara yang mengganggu daripada tengah jalan, yang ketiganya adalah malu. Okey, hak yang selain daripada 3 tu benda lagi kan 70 lebih kan? Maka di sinilah Imam Baihaqi cuba kumpul di dalam kitab Syu'abul Iman. Besar kitab Syu'abul Iman yang dikarang oleh Imam Baihaqi. Cuba kumpul tak cabang-cabang iman dalam kitab tersebut. Mari Imam Al-Qazwini dia buat ringkasan daripada kitab Syu'abul Iman yang dikarang oleh Imam Baihaqi. Tujuannya adalah supaya ramai orang dapat mengambil manfaat daripada cabang-cabang iman tersebut. Maka terjadilah kitab Mukhtasar Syu'abil Iman. Okey, itu cerita dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cabang iman yang ke-22 adalah zakat. Zakat sebenarnya pengajian secara mendalam, perbincangan secara mendalam adalah di dalam kitab fiqh. Tapi dalam kitab yang kita pegang sekarang ni adalah kitab akidah. Kenapa kau dia masukkan zakat di dalam bab akidah? Okey, kita kena faham bahawasanya dia fiqh sebenarnya berkait juga dengan akidah. Di fiqh pun dia ada kait juga dengan akidah. Semayang memang dibincang dalam kitab fiqh. Akan tetapi orang yang mengingkari kewajipan sembahyang, ia terkeluar daripada agama Islam. Tengok, dia ada berkait dengan akidah. Baik. Sama juga dengan zakat. Memang zakat dibincang secara panjang lebar di dalam fiqh. Akan tetapi ayat kita bincang ni kita iman dengan makna umum. Dia pernah kita cerita sebelum daripada ni, iman ada dua makna. Ada makna yang khusus dan ada makna yang umum. Makna yang khusus adalah merujuk kepada hati kita membenarkan setiap perkara yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati kita membenar setiap perkara yang dibawa oleh Rasulullah yang ada 6 rukun. Hak tu yang dikatakan iman. Manakala iman dengan makna yang umum adalah pengakuan dengan lidah dan hati kita membenarkan, dan amal perbuatan kita melakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Okey, itu iman dengan makna umum. Jadi iman dengan makna yang umum, ia merangkumi perbuatan-perbuatan yang diperintah oleh Allah dan rasulnya, termasuk zakat. Dalil daripada Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Terjemahan. Rasanya ingat belaka ayat ni kali ya. Ni dalam surah Al-Bayyinah. Juzuk yang ke-30, ayat lazim Kalau orang kita kata ayat lazim kan, yang kita nak baca sokmo. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya, lagi tetap teguh di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat. Tengok ada perkataan memberi zakat. Demikian itulah agama yang benar. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala menyebut wa yu'tu zakah. Mereka ini diperintah supaya mengeluarkan zakat, beri zakat. Beri kepada siapa? Kepada orang yang berhak menerimanya. Baik, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. Maksudnya, ingatlah orang yang menyimpang emas dan perak serta tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka khabarkan kepada mereka dengan azab seksa yang tidak terperi sakitnya, iaitu pada hari dibakar emas dan perak itu dalam neraka Jahannam, lalu diselor di dahi mereka itu dan rusuk mereka serta belakang mereka. Dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri, oleh itu rasalah azab dari apa yang kamu simpan itu. Allahu Rabbi. Memang cukup menggerungkan ayat ni, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti kita akan urang lagi, kita baca dulu sikit ayat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Maksudnya, jangan sekali-kali orang yang bakhil dengan harta benda yang telah dikurniakan oleh Allah kepada mereka daripada kemurahannya. Jangan sekali-kali menyangka bahawa kebakhilan itu baik bagi mereka, bahkan ia adalah buruk bagi mereka. Mereka akan dikalungkan dengan apa yang mereka bakhilkan itu pada hari kiamat kelak. Surah Al-Imran ayat 180. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cabang iman yang ke-22 yang disebut di dalam kitab ringkasan cabang-cabang iman yang dikarang oleh Imam Baihaqi adalah zakat. Zakat dia terbahagi kepada dua. Kalau kita nak belajar secara terperinci tu kena belajar dalam kitab fiqh lah, cuma berkabur secara kasar. Zakat dia terbahagi kepada dua. Yang pertamanya dipanggil zakat yang berkait dengan tubuh badan, yang keduanya zakat yang berkait dengan harta. Zakat yang berkait dengan tubuh badan kita panggil zakat fitrah, ataupun dalam bahasa kita dipanggil zakatul fitri. Cuma jarang-jarang ada juga kita kata zakatul fitrah, kita kata zakat terah. Orang tua dulu di bahan sukat terah. Dia kata zakat terah, bahan sukat terah. Sukat terah dak pagi ni. Biasa dengar orang tau. Dia kata sukat terah. Biarlah tak apalah, sebab dulu dia sukat beras nak keluar zakat terah. Asal daripada zakat terah bahan sampai ke tubik sukat terah tu. Okey, tu dipanggil zakat yang berkait dengan tubuh badan. Maksudnya ketika mana kita masih lagi hidup pada penghujung Ramadan dan permulaan Syawal, maka diwajibkan kepada kita mengeluarkan zakat fitrah ataupun zakatul fitri. Sebab tu dia berkait dengan tubuh badan. Kalau orang tu belum lagi wujud pada penghujung Ramadan, dia dilahirkan pada setelah daripada ataupun pada malam raya, maka tidak wajib keluar zakatul fitri untuk dia. Baik, begitu juga bagi orang yang mati sebelum daripada tenggelam matahari pada malam raya, tak wajib dia keluar zakat fitrah. Baik, zakat fitrah ia adalah zakat yang berkait dengan harta. Okey, itu selesai. Yang keduanya dipanggil zakat, bukan zakat yang berkait dengan tubuh badan. Yang keduanya zakat yang berkait dengan harta. Zakat yang berkait dengan harta, contoh zakat simpanan, zakat emas perak, zakat perniagaan,
zakat binatang ternakang, zakat tanaman. Secara terperinci hak tu perlu kena tengok dalam kitab-kitab fiqh. Baik. Jadi di antara cabang iman adalah zakat. Jadi kita kena berpegang bahawasanya di antara perkara yang diperintah kepada kita adalah mengeluarkan zakat. Dan mesti apabila cukup syarat, mesti kita kena keluar zakat. Yang pertama sekali, Imam Al-Qazwini buat mari ayat Al-Quran daripada surah Al-Bayyinah, yang mana maksud ayat tersebut adalah Allah Ta'ala tidak memerintahkan kepada kita melainkan supaya kita beribadat kepada Allah serta kita ikhlas kepada Allah di dalam kita beragama, hanya semata-mata mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendirikan sembahyang dan memberi zakat. Itu adalah agama yang benar. Ayat yang kedua Imam Al-Qazwini buat mari adalah ayat daripada surah At-Taubah ayat 34-35, yang mana dalam ayat ni Allah Subhanahu wa Ta'ala khabar, maksudnya adalah ingatlah orang yang menyimpang emas dan perak. Di zaman kita ramai orang simpan emas dan perak lah ni. Beli dinar, dirham, jokong emas, simpan kan? Orang yang simpan emas dan perak serta tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maksud dia tidak membelanjakan pada jalan Allah, tidak mengeluarkan zakat, maka khabarkan kepada mereka dengan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Ya, dalam Al-Quran Tuhan kata fabashirhum. Dia tabshir, makna dia asal tabshir. Bashir ni makna berkabar, berita gembira. Tu asal makna bashirhum. Dia biasa berita gembira ni nikmat. Tapi nak royak tingginya penggunaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mukabar berita gembira dengan azab. Sepatutnya berita gembira nikmat. Khabar berita gembira kepada dia. Khabar lah. Dah nampak gembira sangat duk si pamah tau. Ni berita gembira untuk dia. Fabashirhum bi'adzabin. Dengan azab alim. Alim ni kalau orang belajar ilmu tata bahasa Arab adalah sifat kepada azab. Azab yang pedih. Azab yang amat memedihkan. Asal makna azab alim. Azab yang pedih. Seksa yang pedih. Sebenarnya pedih ni bukan pada seksa. Sebenarnya orang yang merasai kepedihan. Tetapi oleh kerana teruk sangat, ini dipanggil dalam, kalau dalam istilah ulama dipanggil tinggi penggunaan yang diguna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kerana teruk sangat azab, sampai ke Allah Ta'ala meletakkan sifat yang ada pada orang saat itu ada pada azab. Sebenarnya bukan azab tu pedih, kita yang pedih. Kan lain kan. Tapi Allah Ta'ala katanya azabun alim, azabin alim, fabashirhum bi'azabin alim. Dalam kitab syarah, kalau kita buka kitab tafsir, dia kata fabashirhum bi'azabin alim ay mu'lim. Azab tu adalah azab yang memedihkan. Dia tak makna lagu mana sini, dia tak makna azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Ni makna dia sebenar. Allah Rabbi, memang cukup teruk. Kerana benda? Kerana dia tidak mengeluarkan zakat. Sebenarnya bukan salah nak simpan emas perak. Simpanlah banyak mana pun, dah harta banyak kau. Tapi yang salahnya adalah tidak mengeluarkan zakat. Baik. Cuma ada beberapa perkara yang berkait dengan emas perak ni, ulama fiqh berselisih pandangan. Sebagai contoh, masalah pakaian wanita, perhiasan perempuan, gelang, gata, cincin dia, benda lagi subang dia, adakah wajib keluar zakat ataupun tidak? Ini berlaku khilaf di kalangan ulama. Kalau mengikut sebahagian daripada ulama mazhab, mengatakan wajib perempuan mengeluarkan zakat apabila cukup nisab dan cukup haul, walaupun pakaian dia, walaupun perhiasan dia. Namun pandangan mazhab Imam Syafi'i tidak wajib kalau sekiranya orang puang tu pakai tidak lebih daripada kadar uruf. Dia pakai tidak lebih daripada kadar uruf, tak wajib. Kalau lebih daripada kadar uruf, maka wajib. Kalau bukan tujuan nak pakai, tujuan nak sipang, wajib dia kena keluar zakat. Jadi orang puang dia beli gelang. Dah mana beli gelang uduh kat kau? Hamba tak mau pakai, nak sipang. Nak sipang je. Dah kalau misalnya piti takut habis, biar sipang mah. Jadi pakai mudah-mudah je. Biasanya cerewet beli. Masuk ke damah tu berapa jam biasa pun tu tak boleh beli lagi, seminggu baru boleh beli. Tapi hak ni dah 60 minit masuk beli lalu. Tanya dah mana cepat nak beli? Lah rupanya yang mau pakai nak sipang. Maka wajib kena keluar zakat kalau cukup nisab, cukup haul. Nisab dia 85 gram. Itu nisab dia 85 gram. Kalau dalam bahasa kita dia tulis dia khabar 20 dinar.
20 dinar, 1 dinar dia menyamai 4.25 gram. 4.25 gram kali kepada 20 jadi bermakna 85 gram. Setahun dengan pengiraan tahun Islam. Kalau benda tu berada dalam milik kita cukup setahun, maka wajib kena keluar zakat. Baik. Kalau pakai yang perempuan macam kita khabar tadi, tidak wajib keluar zakat kalau dia pakai hanya kadar uruf. Kita kata kalau ramai-ramai orang puang gelang ada 3 utah, gata ada 4 sebagai contoh. Cicing penuh jari ya. Cicing penuh jari. Subang banyak sikit. Sebab dia nak tukar sokmo. Subang mungkin 10. Cicing penuh jari 10. Jadi capur dengan subang 20 dah. Gata kita kata 4 belah. Benda gelang 3. Hak kasar-kasar dah, bukan hak aluh 5 lah. Contoh kita kata hak tu hak rolik-rolik lah. Hak tu uruf setempat gitu apa pakai. Kalau dia pakai lebih, hak lebih tu kalau cukup nisab wajib kena keluar zakat. Lepas tu dia kena tengok juga orang kaya, orang sederhana, orang hak yang dak kaya mana. Tu kena ambil kira belaka. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbahasan secara terperinci, hak tu kena bincang dalam kitab fiqh. Baik. Seterusnya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam As-Sahihain. Mana maksud As-Sahihain? Dalam Bukhari dan Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adhan ila al-Yaman qala lahu innaka ta'ti qauman ahla kitab fad'uhum ila shahadati an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. Maksudnya benda, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Mu'adh ke Yaman. Siapa Mu'adh? Mu'adh di sini adalah Mu'adh bin Jabal, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu'adh bin Jabal di antara sahabat yang cukup hebat, di antara sahabat yang mempunyai kedudukan di dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sahabat semuanya ada kelebihan, akan tetapi kedudukan dia di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeza. Mu'adh bin Jabal dia adalah daripada puak Ansar. Dia di antara orang yang mempunyai kedudukan di dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktinya adalah hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam pegang tangan dia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Mu'adh, wallahi inni la uhibbuk." Wahai Mu'adh, demi Allah sesungguhnya aku cukup sayang kepadamu wahai Mu'adh. Semulia-mulia makhluk Allah, tidak ada makhluk yang lebih mulia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kesepakatan ulama. Tidak ada makhluk yang lebih mulia daripada Rasulullah. Semulia-mulia makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang mana di antara kesempurnaan iman kita adalah mesti kita kena kasih kepada dia. Tetapi Mu'adh bin Jabal dapat lebih daripada itu. Bukan setakat dia kasih kepada Rasulullah, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasih dan sayang kepada dia. Rasulullah khabar dengan bersumpah, demi Allah wahai Mu'adh, sesungguhnya aku cukup sayang kepadamu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adh bin Jabal, "Usika ya Mu'adh, aku nak tinggal pesanan kepadamu wahai Mu'adh, la tada'anna dubura kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Wahai Mu'adh, aku nak tinggal pesan kepadamu, mu jangan tinggal setiap lepas daripada sembahyang mu baca doa Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ni doa yang Rasul hajar kepada Sayyidina Mu'adh bin Jabal dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab sunangnya. Baik. Jadi Mu'adh bin Jabal orang yang mempunyai kedudukan yang cukup tinggi di dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah orang yang alim. Mu'adh bin Jabal adalah orang yang alim. Ilmu dia diiktiraf oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keilmuan Mu'adh bin Jabal diiktiraf oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, "A'lamuhum
bil halal wal haram Muadz bin Jabal. Orang yang paling alim di umat aku tentang perkara yang halal dan perkara yang haram adalah Muadz bin Jabal. Orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi pengiktirafan tentang keilmuan dia. Para sahabat Rasulullah di zaman Rasulullah menyamakan Muadz bin Jabal dengan Nabi Ibrahim. Kata Abdullah bin Mas'ud, kunna nushabbihuhu bi Ibrahim. Dulu kami sentiasa menyamakan Muadz bin Jabal dengan Nabi Ibrahim. Oh, hebat. Kerana ada dua perkara pada Muadz bin Jabal. Yang pertamanya adalah dia ni qanitan lillahi hanifah. Yang pertama dia adalah ummah, yang keduanya adalah qanitan lillahi hanifah. Yang pertama dia adalah ummah. Maksud dia ummah, orang yang suka mengajar manusia kebaikan. Yang keduanya adalah orang yang cukup patuh kepada Allah dan Rasulnya. Itu Sayyidina Muadz bin Jabal. Umur dia awal 20-an. Muda lagi. Sebab dia masuk Islam ketika umur akhir belasan tahun, 18 tahun. Umur dia 20-an. Rasul hantar dia ke negara Yaman. Bukan tujuan yang kecil. Atas tujuan yang cukup besar. Jadi qadi di sana. Orang yang akan menjelaskan hukum hakam. Jadi rujukan. Rasul hantar dia ke negara Yaman supaya dia dijadikan rujukan oleh orang-orang Islam yang berada di sana. Oh, bukan sembarangan lah. Kita nak hantar satu utusan membawa suatu tanggungjawab yang besar, bukan kita pilih orang komang-komang. Orang yang betul-betul kita percaya. Muadz bin Jabal dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar ke negara Yaman. Yang mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hantar kepada negara Yaman, Rasul pesan kepada Muadz bin Jabal beberapa pesanan. Yang pertama kata Rasulullah, innaka ta'ti qauman ahla kitab. Mu akan pergi kepada satu kaum yang mana kaum tu adalah ahlul kitab. Ahlul kitab ni, maksud ahlul kitab di sini adalah penganut agama Nasara ataupun penganut agama Kristian. Baik. Jadi sampai sana mengajak dia kepada mengucap dua kalimah syahadah. Mula-mula sekali ajak kepada agama Islam. Ajak kepada penyaksian tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau mereka itu terima ajak kamu kepada dua kalimah syahadah ini, mu kena khabar pula kepada dia bahawasanya Allah Ta'ala mewajibkan kepada mereka sembahyang 5 waktu sehari semalam. Jadi sembahyang adalah seletah daripada mereka itu memeluk Islam. Dalam hadis yang lain yang diriwayat daripada Tariq bin Asyam, kata Tariq bin Asyam, kana ar-rajulu idza aslama 'allamahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salah. Dulu apabila orang tu memeluk Islam, mula-mula sekali hak yang Rasul ajak adalah sembahyang. Lepas je memeluk Islam tak ada benda lain hak yang Rasul ajak, mula-mula adalah sembahyang. Sebab sembahyang perkara hak yang cukup besar. Sama juga dengan hadis ni. Apabila dia masuk Islam, mu kena khabar kepada dia, Allah Ta'ala mewajibkan kepada dia 5 waktu sehari semalam. Kalau sekiranya mereka itu terima, mu kena khabar, sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan dia mengeluarkan zakat sebahagian daripada harta mereka, yang mana zakat ni diambil, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim, diambil daripada orang-orang kaya dari kalangan mereka itu dan diberi kepada orang fakir miskin dari kalangan mereka itu. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu benda yang kita kena huras sikit. Yang mana dalam hadis ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut apabila mereka itu terima sembahyang, kena khabar Allah Taala telah mewajibkan kepada mereka itu zakat, yang mana zakat tersebut diambil daripada orang kaya diberi kepada orang fakir miskin. Baik, benda yang kita dapat faham daripada hadis ni bahawasanya antara cabang iman adalah mengeluarkan zakat. Okey, yang pertama. Yang keduanya, dalam hadis ni Allah Ta'ala mewajibkan kepada mereka zakat. Allah Ta'ala yang mewajibkan zakat, yang mana zakat ni diambil daripada orang kaya mereka itu. Mereka itu kembali kepada siapa? Mereka itu kembali kepada orang hak yang mengucap dua kalimah syahadah dan orang hak yang mengerjakan sembahyang. Maksud dia orang Islam. Tu'khadhu min aghniyaihim. Lepas tu wa turaddu ala fuqaraihim, dan diberi kepada orang fakir kalangan mereka itu. Mereka itu siapa? Mereka itu di sini. Mereka itu adalah orang hak yang mengucap dua kalimah syahadah dan sembahyang. Maksudnya orang Islam. Hadis ni
menjadi dalil kepada pandangan majoriti ulama bahawasanya zakat tidak boleh diberi kepada non-Muslim. Hadis ni adalah hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim. Hadis sahih. Baik. Sebab Rasul katakan ni, cuba perhati molek. Rasul katakan ni, dia bukan orang Islam, dia ahlul kitab. Mengajak kepada Islam dulu. Kalau dia terima Islam, mengucap 2 kalimah syahadah, khabar pula dia Allah Ta'ala wajib sembahyang. Kalau dia terima, khabar kepada dia Allah Ta'ala wajib dia keluar zakat. Yang mana zakat ni ambil daripada siapa? Tu'khadhu min aghniyaihim. Diambil zakat ni daripada orang kaya mereka. Mereka ni merujuk kepada siapa? Merujuk kepada orang yang mengucap 2 kalimah syahadah tadi dan orang sembahyang. Maksudnya merujuk kepada orang Islam. Wa turaddu ala fuqaraihim, dan diberi kepada orang fakir di kalangan mereka itu. Ambil daripada orang kaya, beri kepada orang fakir. Baik. Jadi hadis ni menjadi dalil kepada pandangan majoriti ulama. Bukan pandangan ni adalah pandangan yang difatwa di dalam 4 mazhab, bahawasanya tidak boleh diberi zakat kepada non-Muslim. Orang bukan Islam tidak dibolehkan. Namun walau bagaimanapun masih lagi ada segelintir ulama fiqh mengatakan boleh diberikan zakat kepada orang bukan Islam, tapi dengan syarat-syarat yang tertentu. Baik. Dan di antara perkara yang riuh baru lagi, tak sampai setahun lagi, 2-3 bulan lepas, ada sebahagian negeri bahawasanya dia kata boleh diberi zakat kepada orang yang bukan Islam. Baik, pandangan tersebut adalah pandangan minoriti, pandangan segelintir ulama fiqh. Pandangan majoriti ulama fiqh tidak dibolehkan berpandukan kepada hadis ini. Okey, katakanlah nak ambil jugalah, dah tak apalah, ada pandangan ulama fiqh, pandangan minoriti mengatakan boleh. Tak apalah, nak keluar juga. Sebenarnya kalau kita tengok kepada wakil di tempat kita, sepatutnya kena dahulukan orang Islam. Kerana orang Islam berlambak lagi. Berlambak lagi hak yang memerlukan. Kenapa kita memuliakan orang yang bukan Islam, sedangkan orang Islam berlambak lagi memerlukan? Apa yang dituntut kepada kita sebenarnya adalah asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Kerah kepada orang kafir, saling berkasih sayang sesama mereka. Maksud dia saling berkasih sayang, kita kena utamakan orang Islam berbanding dengan orang bukan Islam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam hadis ni kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, kalau sekiranya mereka itu menerima, terimalah. Mana? Jika mereka itu taati, maka berwaspadalah dengan harta yang mereka mereka kasihi. Jadi apabila mereka itu kata nak keluar dah zakat, mu jangan ambil lah harta-harta hak yang mulia, harta hak yang mereka sayang. Jadi kalau misalnya mereka itu ada zakat ternakan, ambil hak yang biasa-biasa dah lah. Unta hak yang keluar zakat, jangan ambil hak yang mahal-mahal, hak molek-molek, hak baka, hak dia pun tuang dia pun nak jual, orang nak beli pun payah nak jual, tiba-tiba kita nak ambil. Jangan lah. Kena jaga. Jangan ambil harta hak yang mereka itu kasihi. Manakala orang hak yang keluar zakat pula, jangan beri hak yang paling komang. Dia ada dua sudut yang berbeza. Pihak kerajaan dia berhak mengambil zakat daripada orang hak yang wajib keluar zakat, tapi kena ingat jangan ambil hak yang mahal. Jangan ambil hak yang orang tu sayang, tuang harta tu sayang. Manakala orang hak yang nak keluar zakat, jangan keluar benda hak yang dia sendiri pun tak suka. Nak wi ke orang, dia sendiri pun pejam mata kalau orang wi dia ke dia nak ambil. Jangan. Wala tayammamul khabitha min wala Allah Rabbi, dah ingat Allah Taala kabar dalam Quran, maksudnya mu jangan cari benda hak yang keji, jangan benda hak yang buruk. Siapa ke kalau orang wi ke mu pun mu nak terima pun pejam mata. Tiba-tiba mu wi ke orang. Ada juga. Jadi maksudnya kita kena ambil sederhanalah. Sederhana sama ada kita orang hak yang mengambil zakat daripada pihak kerajaan ataupun orang hak yang memberi zakat pun kena bersederhana. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhilah doa orang yang dizalimi, kerana tiada hijab di antaranya dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dizalimi kita kena jauhi. Jangan sekali-kali kita menzalimi hamba Allah Subhanahu wa taala, kerana yang pertama, menzalimi hamba Allah Subhanahu wa taala hukum dia adalah haram, dosa besar.
Yang keduanya, orang yang dizalimi doa dia mustajab. Tidak ada hijab di antaranya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala akan bantu dia, Allah Taala akan bagi pertolongan kepada dia walaupun selepas daripada beberapa ketika. Seterusnya, hadis Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu, مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة." Maksudnya, sesiapa yang diberi harta oleh Allah, sesiapa yang diberi harta oleh Allah, kita kena faham. Allah Ta'ala kabur, Rasul kabur, man atahu Allahu malan, bagi orang yang kedekut nak keluar zakat, dia kena ingat harta yang ada pada dia adalah anugerah daripada Allah. Apabila benda tu anugerah daripada Allah, maka kita kena guna sebagaimana yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidak berganjok dua tapak kaki anak Adam pada hari kiamat melekang sehinggalah dia ditanya tentang 4 perkara. Antaranya adalah dia akan ditanya tentang harta dia, daripada mana dia perolehi dan kepada mana dia infak. Sebab dia Allah Ta'ala tanya, mu dapat mana benda tu? Sebab dia Allah Ta'ala tanya mung infak mana benda tu, kerana harta tu adalah kurniaan dan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila benda tu anugerah daripada Allah, maka wajib kita bersyukur. Bersyukur terhadap nikmat harta adalah kita guna mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Antara kehendak Allah Subhanahu wa taala adalah keluar zakat. Baik, jadi tengok kata Rasulullah, barang siapa yang diberi harta oleh Allah, dia kena pandang yang pertama sekali harta yang dia dapat, dia mari perasaan kedekut sayang, dia kena ingat itu adalah pemberian daripada Allah. Namun tidak menunaikan zakatnya, harta itu akan ditukar bentuk menjadi seekor ular jantan yang berkepala botok, syuja'an aqra'. Dah ada ke ular rambut panjang? Tak ada. Dia maksud ni syuja'an aqra' adalah kepala dia mecing, kilap kepala. Kepala dia mecing, kilap. Lepas tu, ia hitam di atas mata sambil membelenggunya. Apa kepala licin rasa kabur? Licin, mecing, bersinar kepala. Sebab dia ular, kalau kepala dia bersinar, dia lebih bisa daripada ular kepala dia tak bersinar. Dia semakin banyak bisa, semakin botok kepala. Itu maksud dia. Ular ni penuh dengan bisa. Itu maksud daripada hadis. Jadi harta dia tak salah nak kumpul banyak mana harta. Hak salah tidak keluar zakat. Punca daripada tidak keluar zakat, harta dia saat itu bukan nikmat, bukan bala kepada dia. Harta akan ditukar menjadi ular. Ular hak yang cukup kuat bisanya. Ada 2 titik hitam di atas mata sambil membelenggunya. Kemudian ia membuka. Lalu berkata, akulah hartamu. Akulah simpananmu. Setelah itu, baginda membaca ayat ini. Jangan sekali-kali orang yang bakhil dengan harta benda yang telah dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada mereka dari kemurahannya Allah, menyangka bahawa kebakhilan itu baik bagi mereka. Bahkan ia adalah buruk bagi mereka. Di dunia pun buruk, di akhirat pun buruk. Di dunia tidak ada keberkatan harta dia. Manakala di akhirat je lah, harta dia akan menjadi penyebab dia mendapat penderitaan di negeri yang kekal abadi. Bahkan ia adalah buruk bagi mereka. Mereka akan dikalungkan dengan apa yang mereka bakhilkan itu pada hari kiamat kelak. Letak tekak. Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cabang iman yang ke-23 adalah puasa. Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum. Terjemahan, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang yang terdahulu daripada kamu. Kita diwajibkan berpuasa sebagaimana umat-umat yang sebelum daripada kita pun diwajibkan puasa. Cuma
cara ibadat, cara pelaksanaan ibadat puasa yang dilakukan oleh umat dulu, ia berbeza dengan cara ibadat puasa yang dilakukan oleh kita. Bahkan kalau kita tengok sejarah puasa sendiri, pada awal ketika Rasulullah SAW datang ke negara Madinah, ada beberapa perkara tidak boleh dilakukan. Kita sekarang ni boleh dilakukan. Maksudnya pada penghujung ataupun setelah daripada beberapa tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di Madinah, maka Allah Taala menasahkan hukum tersebut. Antara perkara yang dilarang bagi orang yang berpuasa adalah bersetubuh. Pada malam hari, setelah daripada masuk malam, ia tak boleh setubuh. Maka benda tu menjadi kesusahan kepada sebahagian daripada sahabat. Nafsu kuat, jadi tak boleh setubuh pula, jadi susah. Maka Allah Subhanahu wa taala izinkan boleh bersetubuh pada malam hari. Baik. Sama juga puasa kita dengan puasa umat sebelum daripada ni. Memang sama-sama diwajibkan puasa, cuma cara melaksanakan puasa ada sedikit perbezaan. Seterusnya hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dalam As-Sahihain, dalam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamis salati wa ita'iz zakah wa sawmi Ramadan wa hajjil bait. Maksudnya, Islam dibina di atas 5 perkara. Agama Islam dibina di atas 5 asas. Yang pertamanya adalah penyaksian bahawa tiada Tuhan selain Allah. Maksud penyaksian adalah meyakini dengan hati dan mengaku dengan lidah bahawasanya tak ada Tuhan melainkan Allah. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang layak disembah dengan sebenar-benarnya. Baik. Dan Muhammad, siapa Muhammad? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay, sehingga kepada Nabi Ismail alaihissalam, anak kepada Nabi Ibrahim, yang dilahirkan di Mekah pada tahun gajah. Lepas tu ketika umur 40 tahun dia dilantik menjadi Rasul. Dia berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Ketika umur dia 53 tahun, dia berhijrah ke negeri Madinah. Dia berada di negeri Madinah selama 10 tahun. Dia wafat di Madinah. Muhammad itulah. Baik, Muhammad ni lah hamba Allah dan utusan Allah. Apa makna hamba Allah? Hamba Allah maksudnya adalah dia bukan anak Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah hamba Allah. Utusan Allah, maksud dia utusan Allah, Allah Taala lantik dia, Allah Taala pilih, dan Allah Taala bagi kepada dia wahyu supaya dia menyampaikan kepada umat dia. Itu kita kena meyakini dan kita kena mengaku dengan lidah. Yang keduanya mendirikan solat, melaksanakan solat dengan sempurna, cukup syarat dan rukun dan adab-adab dia, menunaikan zakat, mengeluarkan zakat kepada orang yang berhak menerima, dan puasa pada bulan Ramadan. Yang kelimanya adalah mengerjakan haji di Baitullah. Seterusnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam As-Sahihain Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dhi'fin. Qala Allahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Yada'u ta'amahu wa shahwatahu min ajli. Lis-sa'imi farhatani, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Wa la khulufu famis sa'imi atyabu 'inda Allahi min rihil misk. As-sawmu junnah. Maksudnya, setiap amalan anak Adam digandakan pahalanya. Yang dimaksud dengan anak Adam di sini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana gandaan pahala bagi amalan kebaikan yang dilakukan oleh hamba Allah adalah khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kata dia, setiap amalan anak Adam digandakan pahalanya. Satu kebaikan diganda dengan 10 hingga kepada 700 kali ganda. Dan ada riwayat yang lain, ila adha'afin kathirah, kepada ganda-gandang yang banyak, gandaan-gandaan yang banyak yang Allah Ta'ala saja yang lebih mengetahui. Ada orang kebaikan yang dia buat 10 dapat, ada orang 70, ada orang 700, ada orang Allah Ta'ala saja yang lebih mengetahui.
Okey, cuma kita nak tahu kenapakah wujudnya perbezaan di antara gandaan orang yang beramal. Orang ni amalan dia benda sama. Contoh kita kata contohlah. Contoh. Orang ni katakanlah dia sembahyang. Dia sembahyang, maka digandakan kepada 10 kali ganda. Orang ni kepada 70. Orang ni kepada 700. Orang ni gandaan yang Allah Ta'ala saja yang lebih mengetahui. Okey, soalannya apakah perbezaan gandaan tidak sama? Kata ulama, perbezaannya adalah ikhlas seseorang. Semakin tinggi keikhlasan dia, semakin tinggi gandaan dia. Begitu juga kesabaran di dalam melakukan ketaatan. Semakin tinggi kesabaran dia, semakin besar gandaan dia. Kita orang yang sehat. Orang yang sehat. Tak ada sibuk mana. Tak ada sibuk mana nega pun, tak sibuk projek pun, tak sibuk anak bini pun, tak sibuk. Jadi rengang sikit lah kita nak mari sembahyang. Tapi kalau orang yang sakit, ataupun orang yang sibuk dengan pekerjaan, payah nak mari sembahyang, melengkang mesti kena tabah sungguh lah. Besar sikit ganjaran dia. Sakit teruk pula. Orang yang biasa sakit macam dia ni jarang sangat sembahyang, tapi dia boleh sembahyang. Lebih besar lagi gandaan dia. Dia punca daripada gandaan saat itu adalah yang pertama kerana keikhlasan, yang kedua kerana kesabaran di dalam melaksanakan ibadat tersebut. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya Allah Taala berfirman, dipanggil hadis kursi, melainkan puasa. Puasa ia adalah bagiku dan akulah yang berhak membalasnya. Gandaan puasa tidak ditentukan kerana terlalu banyak gandaan puasa ni. Allah Ta'ala saja yang akan menentukan pahala ganjaran kepada ibadat puasa yang dilakukan oleh hamba. Ia adalah bagiku dan akulah yang berhak membalasnya. Dia meninggalkan makan dan syahwahnya kerana aku. Dia tinggal makan, tinggal minum. Padahal kalau makan, tak ada orang tahu pun. Senyap aja duduk dalam rumah makan. Tak ada orang tahu pun, minum orang tak tahu pun. Sebab minum ni tak ada tanda. Ia bukan ada tanda. Kalau misalnya ada tanda perut macam cermin yo, ada makanan baru makan tu lainnya, tak ada tanda. Bahang 4 pinggang pun tak ada, senyap aja pergi sembahyang tarawih malam karang. Padahal tadi tak puasa. Maksud dia hak wajib dak buat, tapi hak sunatnya buat. Orang tak tahu pun. Tapi dia sanggup tinggal. Dia tinggal makan, tinggal minum dan tinggal syahwat dia kerana Allah Subhanahu wa taala, sebab ganjaran dia cukup besar. Kerana Allah Taala dia buat perkara tersebut. Hadis ni antara dalil, ini kita masuk fiqh sikit, antara dalil bahawasanya di antara perkara yang membatalkan puasa adalah melakukan onani. Sebab ada pandangan syadz. Kalau pandangan syadz maksudnya pandangan hak yang tak betul lah. Pandangan hak yang tak betul yang mengatakan melakukan onani ia tidak membatalkan puasa. Pandangan ni adalah pandangan yang menyalahi pandangan 4 mazhab. 4 mazhab mengatakan melakukan onani dengan sengaja pada bulan Ramadan ia membatalkan puasa. Kita bukan nak bincang haram ke tak, kita nak bincang batal puasa ke tak haram ke tak tu kena perbincangan suku. Ia batal puasa ke tak? Baik, pandangan yang disepakati dalam 4 mazhab termasuk pandangan mazhab Imam Syafi'i ia membatalkan puasa. Dalilnya hadis ni. Allah Ta'ala katakan yada'a ta'amahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggal makanan dia dan syahwat dia, keinginan hawa nafsu. Termasuk melakukan onani, mengeluarkan mani dengan sengaja, sama ada dengan tangan ataupun selain daripada tangan. Ia membatalkan puasa kerana perbuatan tersebut ada syahwah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, bagi orang yang terdapat 2 kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Satu ketika berbuka dan satu lagi ketika bertemu dengan Tuhannya. Ketika berbuka je lah kegembiraannya, dia dapat makan, tekau-tekau lapar makan. Suka. Pergi beli-beli makanan, tengok bertatar sekali atas meja. Suka. Lambat bunyi orang bang, togong air. Kadang-kadang orang buat silat teh pun bunyi bang headset pun. Hak yang bang hak dak sungguh punya bahan dah. Suka sangat masa buka. Tapi hak yang besar lagi adalah kegembiraan ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu ganjaran pahala hak yang dia akan dapat daripada ibadat puasa hak yang dia lakukan di atas dunia dulu.
Seterusnya, mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah. Maksudnya lebih harum, lebih wangi di sisi Allah berbanding dengan wangian kasturi. Di antara bawang hak yang wangi adalah kasturi. Kasturi hak dak asli pun wangi dah, hak asli dak tahu ah. Memang wangi sungguhlah kasturi. Baik, tetapi berubah bau mulut orang puasa, dah kita dak makan, dia bau mulut sebab kita dak makan. Berubah bau mulut tu lebih harum daripada kasturi. Tapi di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Maksud dia, jangan pula kita kebusuk bau mulut kerana puasa, kita pergi ha-ha wak depan hidung orang. Kita pergi wak ha-ha depan hidung orang. Orang kata busuk. Aku puasa. Mu kata busuk, salah. Sebab Rasulullah kata lebih harum daripada kasturi. Kita pun kata, mu dak baca hadis habis. Dalam hadis kata Allah Ta'ala dak kata, Rasulullah dak kata di sisi manusia, Rasulullah kata di sisi Allah. Di sisi manusia busuk perbuatan tersebut kepada manusia adalah haram kerana ia menyakiti manusia. Tapi hak yang kata wangi adalah di sisi Allah. Maka mazhab Imam Syafi'i berpandangan bahawasanya gosok gigi, bersugi pada ketika seorang tu berpuasa setelah daripada gelincir matahari, hukumnya adalah makruh. Kerana berubah bau mulut ada kelebihan di sisi Allah. Menghilangkan kelebihan, hukum dia makruh. Okey, itu menurut pandangan sebahagian ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi masalah ni bukan pandangan yang disepakati oleh mazhab. Baik. Seterusnya, mulut orang berpuasa lebih harum di sisi Allah berbanding dengan wangian kasturi. Puasa adalah perisai. Puasa adalah penghalang. Penghalang seseorang daripada kemurkaan Allah. Penghalang seseorang daripada melakukan maksiat. Penghalang di antara seorang dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Antara perkara yang menjadi penghalang, yang menjadi penyelamat seseorang adalah berpuasa. Ketika mana orang muda hak tak ada bini, nafsu dia kuat, Rasul suruh dia berkahwin. Dah kalau mu mampu nikah, nikah. Kata Rasulullah dalam satu hadis, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda. Sebab Rasul khabar bagi orang muda ni, orang muda yang kuat nafsu. Dah kalau orang tua kuat nafsu, sama jugalah. Orang tua tu kuat nafsu, tak ada bini, kena bini kau lah. Ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Sesiapa yang mampu berkahwin di kalangan kamu, maka hendaklah dia nikah. Mampu nikah. Sebab dia fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Kerana perkahwinan dia lebih memejangkan pandangan mata. Jangan nikah ada bini dah, tak ada lah liar mata nak tengok orang puang. Ni bini tak ada lambat tengok orang puang ni tak. Cuma perhati. Lambat tengok orang puang, melalok mata-mata. Kalau dah ada bini, terjaga sikit pandangan mata. Sama je. Hak yang ada pada orang puang lain ada pada binimu, sama je. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Dan terlebih memelihara kemaluan. Tapi wa man lam yastati' fa 'alaihi bisiyam. Tapi kalau orang tu tidak mampu untuk berkahwin, maka dia kena puasa. Kerana puasa dia dapat menahan nafsu dia. Kita manusia ni dah kenyang, maka nak cari lah. Nafsu syahwat lah pula dah kenyang. Lapar dah duk mikir bab makanan lah. Baik, sebab tu bagi orang hak muda hak yang kuat nafsu, dia kena berpuasa kalau dia tak mahu nikah. Kena perbanyakkan berpuasa. Baik. Puasa dah tak akan nak puasa, tapi ngamak juga nafsu. Ada tu benda tak kena tu. Ada benda tak kena tu. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, cabang iman yang ke-24 adalah i'tikaf. Jadi i'tikaf adalah ibadat yang dituntut kepada kita melakukannya. Dalam mazhab Imam Syafi'i, i'tikaf adalah mesti di dalam masjid. Sama ada masjid yang dibuat Jumaat ataupun tidak. Yang keduanya, tempoh masa sekurang-kurangnya mesti kena berhenti dalam masjid dalam tempoh masa ucapan subhanallah. Tak sampai 22 saat. Kalau jalan saja tidak memada dalam mazhab Imam Syafi'i. Kena berhenti sekejap. Itu mengikut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Dan tidak disyaratkan puasa. Mengikut sebahagian daripada mazhab yang lain, disyaratkan beriktikaf itu mesti kena berpuasa. Dalam mazhab Imam Syafi'i duduk 5 saat iktikaf dah.
Kita masuk dalam masjid 5 saat aje sebab tinggal kunci. Masuk jalan ambil kunci, relax kejap 5 saat niat iktikaf. Dapat dah pahala iktikaf. Walaupun kita tidak berpuasa. Namun ada pandangan sebahagian daripada ulama tidak sah iktikaf melainkan berserta dengan puasa. Sebab itulah sebaik-baik kita beriktikaf ketika kita sedang berpuasa. Hak tu hak yang paling baik. Perbincangan berkenaan dengan iktikaf secara panjang lebar, hak tu kita kena bincang di dalam kitab fiqh. Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-taifin wal-'akifin war-ruk'is sujud." Maksudnya, kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim ayah, Nabi Ismail anak. Bersihkanlah rumahku, yakni Kaabah dan Masjidil Haram dari segala perkara yang dilarang. Bersih daripada perkara-perkara yang dilarang. Untuk orang-orang yang bertawaf dan orang-orang yang beriktikaf, maksudnya yang beriktikaf yang tetap tinggal padanya, dan orang-orang yang rokok dan sujud. Kamu kena bersih, wahai Ibrahim, wahai Ismail. Kaabah ni, Masjidil Haram, untuk orang yang melakukan tawaf dan untuk orang yang beriktikaf, orang yang rokok dan sujud, yakni orang yang mengerjakan sembahyang. Jadi dalam ayat ni ada perkataan wal-'akifin. Sebab Allah Ta'ala perintah kepada Ibrahim dan Ismail kerana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail lah yang mendirikan, yang membina Kaabah. Lepas daripada dia bina Kaabah, maka Allah Ta'ala perintah kepada dia supaya bersihkan Kaabah tersebut untuk orang tawaf, untuk orang beriktikaf, orang rokok dan orang yang melakukan sujud. Hadis Aisyah dalam As-Sahihain, maksud Sahihain Bukhari dan Muslim, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah, thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Maksudnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan, kerana 10 malam terakhir adalah hak yang paling diharap malam Lailatul Qadar, sehingga Allah Ta'ala mewafatkan baginda. Setelah itu para isterinya pula beriktikaf. Cuma kadang-kadang ada juga Rasul tidak sempat beriktikaf pada 10 akhir. Apabila Rasul tidak sempat iktikaf pada 10 akhir, Rasul akan qada pada bulan Syawal. Rasul qada balik pada bulan Syawal iktikaf tersebut. Baik. Sebuah riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, "Man i'takafa fuwaqa naqatin faka'annama a'taqa nasamatan aw raqabah." Maksudnya, sesiapa yang beriktikaf selama waktu di antara 2 perahang susu unta. Kat kita tak ada unta. Kat kita ada lembu dengan kambing je. Kat kita lembu jarang kat orang perah susu. Yang mereka lembu susu je lah. Biasanya perah susu kambing lah. Kambing hak yang kambing susu lah. Banyak orang bera tempat kita. Kita kalau orang pelera kambing ni, hamba tu boleh kabar lah bab kambing ni sebab kita pelera. Kalau kita tak pelera, kita nak kabar kau. Hamba nak pelera, adalah pelera sikit kambing. Campur dengan biri. Tak ramai mana lebih kurang dalam 100 ekor gitu je. Jadi kita kalau kita perah susu kan, kita perah, dia tak boleh nak perah 24 jam. Mana boleh perah nak mari, mana susu dia? Perah habis, tunggu sekejap. Kalau hak yang jenis banyak, mungkin dalam 2-3 jam boleh perah pula. Macam orang puang kita tak payah susu kambing lah. Macam orang puang susu ke anak dia. Lepas daripada anak susu, kepes belepeng susu. Duk sebentar tu bilik pula. Kita juga dia ada tempoh masa di antara 2 perahang susu unta. Barang siapa yang beriktikaf selama waktu di antara 2 perahang susu unta, maka dia seolah-olah telah membebaskan seorang hamba. Zaman kita tak ada hamba. Zaman dulu ada hamba. Membebaskan hamba antara ibadat hak yang cukup besar, ganjaran pahalanya. Kita zaman kita ni, untuk mendapat ganjaran tersebut adalah dengan kita beriktikaf sekadar tempoh antara 2 perahang susu unta. Baik. Cabang iman yang ke-25 adalah haji. Jadi kita rasa untuk malam ni sini dululah. Kita berhenti sini dulu, insya-Allah kita sambung balik pada bulan-bulan akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur lagi. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ada manfaat dia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.